إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالإيجاد. Jadi kita mula masuk pada muzakarah pembacaan kitab Kifayatul Awam. Lalu Syekh ni memulakan, Syekh Muhammad Al-Fadali, Syekh Muhammad bin Asy-Syafi'i Al-Fadali Asy-Syafi'i Al-Azhari memulakan kitab dia ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit dalam tu. Qauluhu qaulul musannifi, bermula perkataannya perkataan bagi musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang panggil sebagai bidayatul kitab. Nak permulaan bagi kitab tu memanglah tu beberapa perkara yang wajib di atas orang-orang yang nak mengarang kitab ni. Sebelum pada menyatakan orang panggil tujuan maksud dia mengarang ni, dia kena menulis dulu khutbah. Jadi ala sabilil ghalib, atas jalan kebiasaannya, tiap-tiap pengarang itu akan mula dengan bismillah, alhamdulillah dan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas ghalib lah tu. Kadang-kadang ada juga kitab tu yang memadai dengan bismillah saja atau alhamdulillah saja. Baik. Kata Syekh Ibrahim Baijuri, ibtada'a biha, memulalah oleh musannif
iaitu guru dia Syekh Muhammad Al-Fadali. Biha dengan dia dengan basmalah. Memulalah oleh musannif dengan dia dengan basmalah tu iqtidaan. Ini orang panggil ilat yang pertama. Dan inilah ilat yang paling kuat. Karena selepas ininya dia menyatakan ilat yang kedua tu tuh maf'ul ajlih yang kedua tu, ilat yang kedua tu bersandarkan pada hadis yang dhaif. Tetapi walaupun hadis yang dhaif sah untuk disandarkan sebagai fadailil a'mal. Sebagai kelebihan-kelebihan, keutamaan dalam beramal. Baik. Ibtada'a biha, memulalah oleh musannif biha dengan dia dengan basmalah iqtidaan, kerana mengikut bil kutubis samawiyati. Dah, gitu dah. Bil kutubis samawiyati, dengan segala kitab-kitab yang dibangsakan pada langit. Kitab-kitab yang dibangsakan pada langit ni artinya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada langit lah, iaitu daripada Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhufnya. Allati asyrafuha, yang bermula allati yang bermula segala kitab-kitab yang dibangsakan pada langit itu, asyrafuha, yang paling mulianya al-kutub as-samawiyah, al-kitabul azizu, ialah Al-Quran Al-Karim. Al-kitabul azizu ni ialah Al-Quranul Al-Karim. Tuh. Mana lekat tu? Video tu lekat? Tak lekat. Baik. Jadi dalam banyak-banyak kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, allati asyrafuha, yang bermula segala kitab-kitab yang dibangsakan pada langit itu, yang paling mulianya kitab-kitab yang dibangsa pada langit itu Al-Kitabul Azizu, ialah Al-Quranul Karim. Tapi kalau dalam tahqiq ni kata lakinil al-iktida'u ala haqiqatihi binisbati lil Qur'an. Akan tetapinya iktida, mengikut di atas secara hakikat ngoti-ngotinya ialah dengan nisbah Al-Quran lah. Karena Al-Quran itulah diturunkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kitab-kitab yang belum daripada Al-Quran itu dia ada bahasa bukan Arab. Ada bahasa Suryani, ada bahasa Ibrani. Jadi hak bahasa Arabnya apa? Al-Quran Al-Karim. Jadi hak sebenar-benar menyebut dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ialah Al-Quranul Karim. Sebab tu dalam kitab tahqiq dia kata lakinil tidak ala haqiqatihi binisbati lil Quran. Akan tetapi mengikut atas secara hakikat sengati-ngatinya dengan nisbah bagi Quran. Jadi Quran itu orang panggil hak diturunkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kitab sebelum daripada Al-Quran itu mengikut bahasa yang masing-masing lah. Ada bahasa Syriani, ada bahasa Ibrani dan sebagainya. Tetapi semuanya dengan makna Bismillahirrahmanirrahim juga kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi ini ilat yang pertama lah ni. Kenapakah oleh musannifnya memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kerana pertamanya mengikut jalanan Al-Quran dan kitab-kitab yang dibangsakan pada langit. Itu yang pertama, ilat dia. Dan ilat ni lah ilat yang paling kuat. Tu. Mengikut Quran tu paling kuat. Wa amalan. Ini wa amalan ni, waw ni ataf pada kata iktidaan. Ataf pada kata iktidaan, bukan ibtida. Iqtidaan.
atau pada kata ibtida'an. Maknanya ibtada al-musannifu, memulalah oleh musannif biha bil basmalati, amalan yang keduanya, ilah yang keduanya kerana beramal bi khabarin, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabar ni kena kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar? Bi khabarin ay bi mafhumi khabari. Takdir itulah. Bi khabarin ay bi mafhumi khabari, dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kerana mantuk hadis Nabi ni tidak ada Nabi suruh mulakan olehmu dengan bismillah, tidak ada. Nah, kerana mantuk hadis ni bunyi lagu mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu amrin dzibalin la yabda'u au yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa fi riwayatin bil basmalati wa fi riwayatin bi bismillah, gitu ya. Nah, dalam ni Syekh Ibrahim Baijuri wa mari dengan bismillahirrahmanirrahim penuh, tak ada apalah. Fahuwa abtaru au ajzamu au aqta'u riwayatun. Itu dah. Baik. Jadi mantuk daripada hadis ni tu tidak ada menyebutkan Nabi suruh mula bismillah, tak ada. Tu tidak kata Nabi suruh mulakan olehmu dengan bismillah, tidak. Nabi khabar aja. Nabi kata mana? Kullu amrin, bermula tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap perkara. Perkara mana? Zibalin, yang mempunyai bal. Bal tu nanti dia akan menyata apa makna bal. Kan ada dua wajah. Sama ada dengan wajah dengan orang panggil apa? Itlaq makna hal, ataupun dijadikan orang panggil isti'arah. Isti'arah kinayah. Isti'arah musarrahah. Dia akan bawah akan menyata. Maknanya kullu amrin zibalin, tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap perkara, zibalin, yang mempunyai bal, yang mempunyai harga. Yang mempunyai harga ai inda syar'i, di sisi syarak. Mana yang mempunyai harga di sisi syarak ni nanti akan menyata, iaitu yang diambil penting, yang mengira pentinglah oleh syarak akan pekerjaan tersebut. Itu maksud. Lagi ke bawah tu. Tetapi la yabda'u atau la yubda'u, yang tidak dimulalah oleh seorang man tadi tu. Oleh seorang tadi tu fihi, padanya, pada tiap-tiap pekerjaan yang ada bal tadi, yang ada harga, yang ada keutamaan, yang ada penting di sisi syarak, tidak mula dengan apa? La yubda'u au la yabda'u fihi, padanya, pada kulli amri tadi, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Fahuwa, maka ia kullu amri tadi abtaru. Tu. Fahuwa, maka ia pekerjaan, tiap-tiap pekerjaan tadi tu abtaru, terputus. Ajzamu, hilang. Aqta'u, terpotong. Nabi cakap rekah gitu tu. Tu. Ada tasbih itu. Kalau yang ngaji balaghah tu ada tasbih tu, penting tahu enggak yang ngaji balaghah. Ada tasbih Nabi cakap. Jadi zahir hadis ni ada tak Nabi suruh mula dengan bismillah? Tak ada. Nabi cerita ya, tiap-tiap pekerjaan yang ada harga di sisi syarak, yang syarak mengambil penting dengan pekerjaan tersebut, tidak dimula, tetapi tidak dimulakan pada pekerjaan tersebut tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani, maka tiap-tiap pekerjaan tersebut tadi tu terputus, hilang, terpotong. Jadi sebab tu kita takdir kata bi khabarin ai bi mafhumi khabarin.
Jadi mafhumnya kalau nak pekerjaan yang ada harga di sisi syarak, tidak terputus, tidak terpotong dan tidak hilang, maka kena mula dengan bismillah. Itu dia panggil mafhum. Apa mafhum? Ma fuhima minal mantuq. Nah, makna yang difahami daripada lafaz. Mantuq tu makna lafaz. Nah, lafaz hadis tu. Tu makna yang difahami daripada lafaz ya. Kalau kita nak pekerjaan kita tu tidak terputus, tidak terpotong, tidak hilang, maka mulalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah musannif memulakan menulis kitab dia ni, Syekh Muhammad Al-Fadhali memulakan menulis kitab dia ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu hadis yang mari itu riwayatun. Nabi tak cakap gitulah. Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzamu au fahuwa aqta'u au, tak ada lah gitu. Mana hadis yang datang tu riwayatun, bi berapa riwayat. Adalah hadis yang datang itu ada bi berapa riwayat. Ada hak mari kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Ada hadis yang datang kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Ada hadis yang datang riwayatnya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzamu. Itu ada riwayatun, ada bi berapa riwayat. Bagai-bagai riwayat lah, tak sama lah maksudnya. Tapi mafhumnya lebih kurang saja. Ai itu nak tafsir, bukan ai itu minta huruf minta ai panah ai surau ke. Ai itu orang panggil harfut tafsiriyah. Ini penting. Nanti saya kalau nak pergi ngajar nak masuk temuduga ngajar pondok ke, tunjuk siji pondok. Nah, pondok tu kata, ustaz cuba baca sikit kitab. Ayun, beres. Makut hayung lah. Nanti ni. Sebab ada. Ya. Nak pergi ngajar pondok kita ni bawa siji pondok. Yang ngajar pondok di Indonesia ni. Pondok apa? Gontul mana? Tak. Bawa siji pondok. Pak. Baru hari pun bagi kitab. Gini siji tu tak tepi dulu. Kita baca kitab dulu boleh tak? You baca. Ayun. Berah selesai. Nah, ayun. Ai. Itu harfu tafsiriyah. Nak tafsir hadis tadi. Nak syarah hadis tadi. Apa maksud? Kullu fi'li. Bermula tiap-tiap pekerjaan. Kullu fi'lin bermula tiap-tiap pekerjaan. Walau qawliyan, sekalipun pekerjaan tu pekerjaan yang bahasa qawli, yang bahasa perkataan, yang bahasa lidah, yang bahasa lisan. Itu. Walau qawliyan, itu dipanggil lau tu lau ghayah. Nak ghayah dulu. Sekalipun pekerjaan tersebut, walaupun pekerjaan tersebut tu bahasa lidah, bahasa kecek, bahasa lisan, tetapi pekerjaan tersebut sama ada qauliyan atau apa? Qalbiyan, atau jawarihiyan. Karena pekerjaan ada tiga. Pekerjaan bahasa hati, pekerjaan bahasa perkataan, pekerjaan bahasa fi'liyan. Ya fi'li sini dengan makna amali. Amal tu ada tiga. Amal qalbi, amal qauli, amal fi'li. Mana amal ni jawarihiyan. Maknanya tubuh badan, anggota tubuh badan. Kullu fi'lin walau qawliyan, bermula tiap-tiap amalan. Walaupun amalan tersebut qawliyan, iaitu bahasa perkataan, bahasa lidah. La tuzkaru, yang tidak disebutkan al-basmalatu, akan bismillah. Tidak disebutkan basmalah. Basmalah tu nama bagi ucap bismillahirrahmanirrahim. Fi awalihi, pada awalnya. Jadi pada awal ni kalau dia ingatlah. Kalau dia tak ingat, maka sunat didatangkan tengah-tengah. Kan ada kalau kita tak ingat nak baca bismillah di makan. Lapar sangat ni. Puak mak mau teringat. Tak baca bismillah dia. Lepas kita baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Betul gitu kan? Tak ingat saya.
Kalau tak rajin tak ingat sama. Bismillah tu ni. Tidak sungguh. Sejak kecil lagi orang kata makan dengan setan. Kita takut setan ni. Nah, makan dengan setan je. Tak pasti makan dengan hatu dengan hatu kopek lanjut ke dengan pocong ke apa. Nah, baca bismillah sama dia tak ingat lah. Kalau tak baca bismillah tu tak ingat nak baca ke mana. Sebab tak rajin tak ingat. Ingat sama. Nah. Ada juga bismillahi min awwalihi wa akhirihi. Ada juga gitu. Atas-atas riwayat lah. Jadi sunat juga kita mendatangkan walaupun kita lupa di awal-awal. Tapi hak sebelum pada tu, memanglah kalau kita tu orang panggil tak baca, tadi fa huwa abtaru au ajzamu au aqta'u. Ilah tu orang panggil apa? Rumus daripada ila akhirihi. Ataupun ila akhiril hadis. Hingga akhir hadis lah. Maknanya kullu fi'lin walau qawliyan la tuzkaru basmalatu fi awwalihi fa huwa abtaru au ajzamu au aqta'u. Gitulah. Habis itulah. Jadi tiap-tiap perbuatan, walaupun perbuatan tersebut tu bangsa perkataan yang tidak disebutkan basmalah pada mula-mulanya, maka tiap-tiap perbuatan, pekerjaan, amalan tersebut terputus, terpotong dan hilang. Gitu. Ilah tu ila akhiril hadis. Kemudian dia kata wal balu, dan bermula wawi isti'naf lil bayan. Nak menyata orang panggil bal pada kata hadis Nabi kullu amrin dhi balin. Apa makna bal? Wal balu, dan bermula al balu. Al bal, bal tu apa makna dia? Yutlaku, diitlaq, dikatakan, dikatakan ala ma'anin, di atas beberapa makna-makna. Dah. Tu jadi banyak makna. Nah, bal tu banyak makna, bukan satu saja dah. Ada banyak makna. Nak sebut gitulah. Wal balu yutlaqu ala ma'anin, dan bermula bal itu dikatakan, diitlaqkan ia di atas beberapa makna-makna. Banyaklah makna dia. Mudah ma'anin. Lepas tu mana setengah daripadanya minha. Dia tak sebut habislah. Minha, setengah daripadanya, daripada ma'ani. Tu minha, setengah daripadanya, daripada ma'anin. Setengah daripada makna-makna bagi bal itu ialah al-halu, al-hal, kelakuan. Hal, kelakuan. Jadi kullu amrin zibalin, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai kelakuan, hal. Wal qalbu, setengah daripada makna lagi bal itu ialah al qalbu, jantung, hati, jantung. Wal hutul azimu, dan hut yang besar. Apa? Ikan besar. Ada juga makna bal itu ikan besar. Jadi tak sesuai. Sesuai ada makna itu. Jadi al-hut, al-azim itu tak sesuai lah. Nak ayatnya banyak makna. Hak makna dia akan syarah pada kitanya dua saja. Mana makna al-hal dan makna al-qalbu. Tu. Adapun al-hutul azimu, itu dia hanya sebut saja sebagai nak bagi tahu kepada kita makna bal itu ma'anin. Banyak makna-makna ya. Ada beberapa banyak makna. Jadi nak pakai itu kena tengok sesuai lah. Tak nak pakai ikan besar. Kullu amrin dhibalin, bermula tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai ikan besar. Sesuai tak? Dhibalin ay zi hutil azim. Mempunyai ikan besar. Jadi kalau ada ikan besar boleh baca bismillah lah. Kalau tak ada ikan besar, kaki halus-halus tak payah baca bismillah. Nak makan semua ikan bili halus. Tak payah baca bismillah gitu. Ada lah. Jadi sengaja disebut oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri ni sebagai nak menyata kata bahawasanya banyak makna. Banyak makna al-balu tu. Wal hutul azimu, dan setengah daripadanya aywa minha, dan setengah daripada makna bagi bal itu ialah al-hutul azimu, ikan besar. Kama, seperti mana barang, yakni seperti mana makna yang disebut. Gitu.
Kama seperti mana barang, yakni seperti mana makna yang disebut fil qamusi di dalam qamus. Qamus ini ialah qamus al-muhit. Ada 4 jilid, kat bawah ada. Tapi apa tak duduk bawah. Duduk bawah hal yang lama. Ada sini. Al-qamu bila itlaq qamu muhit. Nah, itu jilid yang pertama, muka surat 969. 969. Pergi cek sanalah. Dalam kitab Al-Qamus, kalau tengok makna bal tu apa dia lagi makna dia, lagi buka dalam Qamus Al-Muhit. Dia sebut kata Al-Qamus iaitu Qamus Al-Muhit. Di belak sana dia ya. Jilid yang pertama, muka surat 969. Dobit gitu. Kalau gitu makna apa ke hak kita nak guna pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai bal. Bal di situ apakah makna yang kita nak? Wal muradu bihi, dan bermula maksud bihi bil bali. Huna di sini ai di dalam hadis Nabi, huna iaitu di dalam hadis Nabi. Di sana mana di huna ay fil khabari. Nah, kullu amrin zibalin wal muradu bihi, dan bermula makna yang dikehendaki bihi dengan dia dengan albal. Bihi bil bali, dengan dia dengan albal. Huna di sini di mana? Ay di fil khabari kullu amrin zibalin ialah al halu tu khabar. Tu ialah al halu, ialah hal. Tu makna bal yang kita nak pada hadis Nabi kullu amrin zibalin. Zibalin ay zihalin. Itu. Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai bal, yakni mempunyai kelakuan. Itu kita nak situ ialah mana hal. Fayakunul makna, maka jadilah makna kullu amrin zibalin. Tu. Fayakunul makna, dan maka jadilah bermula makna. Makna apa? Kulli amrin. Kita baca dengan harakat hikayat apa? Kullu amrin zibalin. Makna bagi kulli amrin zibalin atau kullu amrin zibalin, makna bagi tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai bal. Makna apa? Yuhtammu bihi syar'an. Kenapa? Karena bal di sini ialah hal. Tu kullu amrin zibalin ay kullu amrin kullu amrin zihalin. Hal ay yuhtammu bihi, yang diambil penting. Gitu. Yang dianggap penting. Tu. Bermula tiap-tiap pekerjaan yang empunya apa? Yang empunya anggapan penting dengan dia bihi bil amri. Dengan tiap-tiap pekerjaan bihi bi kulli amri tadi tu. Syara'an nisbah syara'. Jadi gitu. Jadi bermula tiap-tiap pekerjaan yang empunya anggapan penting, yang dianggap penting dengan dia dengan tiap-tiap pekerjaan nisbah syara'. Syara' tu anggap penting. Tapi la yubda'u fihi, yang tidak dimulalah ia padanya pada pekerjaan tadi tu bi bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaru au ajzamu au akhta. Gitu. Tu bila kita pakal bal dengan makna hal, jadi makna yang dikehendakinya ialah apa? Yuhtammu bihi syar'an. Hal keadaan pekerjaan tersebut tu dianggap penting dengan dia dengan tiap-tiap pekerjaan nisbah syara', pada syara'. Pada syara' anggap penting. Jadi lawan bagi orang panggil yahtammu atau yuhtammu bihi. Ihtamma yahtammu tadi tu dengan makna istakhaffa. Benda hak dianggap remeh-temeh. Lawan dia. Benda hak dianggap remeh temeh. Seperti kita nak apa? Nak pakai kasut. Tu. Remeh-temeh tak? Nak sapu sapa. Tu tak payah mula bismillah lah kalau gitu. Kenapa hak tu tidak yuhtammu bihi syar'an? Tidak dianggap penting
pada syarak. Karena tu orang panggil apa lawan bagi tamu tadi. Istakhaffa, istighfafan. Mana yang dianggap remeh-temeh. Maka tidak di sunat ke kita tu baca bismillah. Itu satu makna. Wakila dan kata setengah ulama. Wakila dan kata kil. Kil ni sirah tada'if. Tapi di sininya nak kata bahawasanya ada sebahagian ulama yang mengatakan zibalin, bal al-balu pada hadis Nabi SAW, kullu amrin zibalin tu ialah makna yang dikehendakinya apa? Al-muradu bihi, bermula makna yang dikehendaki bihi bil bali. Ai huna, di dalam hadis Nabi SAW, kullu amrin zibalin, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai bal. Makna bal di situ apa? Al-qalbu, ialah jantung. Tu jantung pula dah sini. Makna bal di sini ialah jantung. Jadi kullu amrin zibalin, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai jantung, yang mempunyai hati. La yubda'u, yang tidak dimulakan fihi padanya, pada tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai jantung, hati tadi tu, di bismillahirrahmanirrahim, fa huwa abtaru au ajzamu au aqtahu, terputus, terpotong atau hilang. Itu kata kil. Tapi kata jatuh ni kenapa? Ala annal mura ai jaruna, menjalanilah mereka itu kil. Ala annal murada, di atas bahawasanya maksud makna bihi, dengan dia, bil bali, ataupun bihi bil qalbi, bihi dengan dia, dengan qalbu di situ, qalbu zalikal amri, ialah jantung bagi demikian itu pekerjaan. Tu. Jadi bermula tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai jantung pada tiap-tiap pekerjaan tersebut. Itulah kata. Gana dia kata itu tu. Gana yang boleh dia kata di atas tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai jantung pada tiap-tiap pekerjaan, ala sabil isti'arati bil kinayati, di atas jalan isti'arah. Ini ilmu balaghah lah ni. Atas jalan isti'arah. Mana isti'arah? Pinjam-minjam lah. Adalah ilmu bayan. Isti'arah. Tu. Isti'arah bil kinayah. Lagu mana? Boleh dipakai makna bal situ ialah qalbu. Kemudian qalbu yang dikehendaki itu ialah qalbu bagi pekerjaan tu. Pekerjaan ada qalbu ke? Kok mana pekerjaan ada qalbu? Ada qalbu. Nak nulis tu mana jantung bagi nulis? Ada? Nak makan nasi ada jantung. Kija denyuk bunyi nasi tu. Tu jantung ya tu gitu ah. Ada satu mana yang boleh kata makna jantung bagi pekerjaan. Tengok. Atas jalan isti'arah bil kinayah. Lagu mana atas jalan isti'arah bil kinayah? Tengok, dia menyatakan kepada kita jalannya isti'arah kinayah. Haitsu sekira-kira syubbihal amru, diserupakan akan pekerjaan tersebut. Pekerjaan mana? Al-muhtammu, yang dianggap penting bihi dengan dia, bil amri syar'an pada syarak, bi insanin dengan manusia. Diserupakan pekerjaan yang dianggap penting dengan dia, dengan pekerjaan pada syarak, bi insanin dengan manusia. Diserupakan pekerjaan itu dengan manusia. Jadi apa? Menulis kitab serupa dengan manusia. Makan nasi serupa dengan manusia. Pakai baju serupa dengan manusia. Basuh berak serupa dengan manusia. Diserupakan, ditashbihkan dulu. Itu mana? Syubbihal amrul muhtammu bihi syar'an, diserupa haitsu syubbiha, sekira-kira diserupakan al-amru akan pekerjaan. Pekerjaan mana sifat bagi al-amru? Al-muhtammu bihi, yang dianggap penting bihi dengan dia, dengan amri, dengan pekerjaan, syar'an pada syarak, bi insanin, diserupa dengan manusia. Tu. Jadi pekerjaan yang dianggap penting pada syarak ni diserupakan dengan manusia. Pada pihak mana? Bi jami'i syarafi, dengan sekalian kemuliaan.
Kemuliaan yang ada pada manusia tu, kemuliaan tu diserupakan juga orang panggil semua kemuliaan yang ada pada amalan. Tu jadi pekerjaan yang dianggap penting oleh syarak serupa dengan manusia pada pihak mana? Semua kemuliaan. Nah, serupa pada sekalian kemuliaan. Gapo hak mulia di manusia, mulia jugalah pekerjaan tersebut. Iya. Kenapa? Karena kalau pekerjaan tu tak ada, makan nasi dak. Berat nasi tu lapar, sakit perut ya. Kebuluh lah dia. Nah, maka makan nasi tu penting tak? Penting. Tu manusia mulia tak? Mulia. Laqad karamna bani Adam. Tak ada manusia tu nak jalan sepolah teruk. Macam ni. Ataupun berjalan supaya lembu kobar. Pak kaki. Nah, ada. Semuanya perut ke depan. Tak ada perut ke bawah. Nah, itu tanda orang panggil kemuliaan. Tengok. Jadi diserupakan orang panggil pekerjaan yang dianggap penting dengan pekerjaan itu pada syarak dengan manusia pada pihak mana? Bi jami'i syarafi, dengan sekalian kemuliaan. Itu pertamanya. Diserupakan dulu, tasbih dulu. Nah, pekerjaan yang dianggap penting oleh syarak manusia sama dua ni. Diserupakan dulu pada pihak mana? Sekalian kemuliaan. Tu. Kenapa? Karena pekerjaan yang dianggap penting oleh syarak tentu dah mulia. Maka manusia pun mulia tak? Mulia. Kerana Allah Ta'ala memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka pekerjaan yang dianggap penting oleh syarak semua mulia tak? Mulia. Maka diserupakan dulu manusia dengan apa? Al-amru yuhtamu bihi syar'an. Itu dianggap serupa. Tasbih dulu. Sama. Wa tuwiyal lafzul musyabbahu bih. Dan dilipat, dihazaf. Wa tuwiya ni makna dilipat. Makna dilipat ni dibuang lah. Wa tuwiya lafzul musyabbahu bih. Jadi manusia ketika tu dijadikan musyabbahu bih. Yang diserupakan dengan dia. Itu orang panggil musyabbahu bih. Jadi manusia tu ketika tu ialah musyabbahu bih. Tu al-amrul muhtamu bihi syar'an. Tu apa panggil dia? Apa panggil dia apa? Al-amru yuhtamu bihi syar'an. Tu apa panggil dia? Musyabbah. Nah, al-insan musyabbahu bih. Tu. Kau tak masuk lagi musyabbah bak tasbih. Baru masuk. Masuk. Jadi al-amru yuhtamu bihi syar'an tu dianggap musyabbah. Al-insan di sini dianggap musyabbahu bih. Wa tuwiya lafzul musyabbahu bih. Dan dilipat mana dihazafkan, dibuangkan lafaz musyabbahu bih. Buang lafaz manusia tu. Nah, tadi kan pekerjaan yang dianggap penting oleh syarak seperti manusia. Ada musyabbah, ada tu tasbih, musyabbahu bih. Pada pihak mana? Bi jami'i syarafi, pada pihak sekalian kemuliaan. Kerana hak ni dianggap mulia oleh syarak, kerana pekerjaan itu dianggap penting oleh syarak, maka mulia. Manusia pun dianggap mulia. Maka apa? Pekerjaan yang dianggap penting dengan dia oleh syarak seperti manusia. Manusia tu musyabbahu bih. Maka dibuang lafaz manusia. Dibuang, dilipatkan, dibuang. Wa tuwiya lafzul musyabbahu bih. Dibuang. Lafaz manusia tu dibuang. Tu. Jadi boleh kita ambil sininya. Step pertamanya orang panggil isti'arah bil kinayah ni. Pertamanya tasbih dulu. Setiap perkara hak penting pada syarak dianggap penting oleh syarak, itu diserupakan dengan manusia. Satu. Tu. Pada pihak mana? Pada pihak sekalian kemuliaan lah. Manusia mulia, perkara penting juga mulia. Tu orang panggil wajah tasbih. Wajah keserupaan. Kemudian yang ketiganya apa? Hazah atau buang, lipat. Wa tuwiya lafzul musyabbahu bih.
dibuangkan lafaz musyabbahu bih. Mana? Yang ni manusia tu dibuang. Mak buat. Itu yang ketiga. Pertama, tashbih. Yang kedua, wajah tashbih. Yang ketiga, watuya lafzu musyabbahu bih. Dibuangkan lafaz musyabbahu bih itu manusia. Wa rumiza ilaihi, dan dibuat rumuz, dibuat simbol, disimbolkan, dibuat tanda, gitu. Wa rumiza ilaihi, dan dibuat simbol ilaihi kepadanya. Tu. Kepadanya, kepada musyabbahu bih. Ilaihi ilal musyabbahu bih. Ni yang keempat. Step yang keempatnya warumiza ilaihi, dan dibuat simbol, dibuat tanda, dibuat rumus kepadanya, kepada musyabbahu bih. Dah kita buat dah kan musyabbahu bih tadi. Kita buat dak lafaz ya insan tadi. Dah buat tak ada jangan tak ada tu. Buat tanda pula. Buat tanda, buat simbol, buat rumus. Ilaihi, kepadanya musyabbahu bih. Dengan apa buat rumus? Dengan apa? Bisyai'in. Buat simbol, buat simbolik, buat rumus tadi tu bisyai'in, dengan sesuatu. Dengan sesuatu min lawazimihi, yang lawazim baginya, bagi musyabbahu bih. Tu. Yang lazim baginya, bagi musyabbahu bih. Musyabbahu bih dia tadi musyabbahu bih al-insan. Apa ke hak lazim bagi manusia? Apa hak lazim bagi manusia? Manusia ni dikatakan manusia kerana apa? Kerana ada sifat kemanusiaan. Ni. Cuba tengok orang bunuh hano, orang rogu hano, kita kata mana? Nate dah ni. Bukan orang dah ni. Bahasa lebih pada nate dah ni. Apa? Tak layak jadi orang ni. Mana hatimu? Mana perutmu? Mana jatuh pedangmu? Itu. Mana sifat kemanusiaanmu? Jadi insan tadi dibuat dah, musyabbahu bih dibuat. Buat tu. Buat tu apa kerah ada nak tasbih ke apa? Nak tahu ni. Maka dibuat rumus, dibuat simbolik. Simbolik daripada manusia, hak lazim daripada manusia tu apa? Sifat kemanusiaan. Duk mana tempat tu? Dalam hati. Wahwa, dan ia lawazim. Wahwa, dan bermula ia lawazim. Lawazim bagi manusia, benda hak melazimi, mewajibkan bagi manusia tu ialah manusia. Gitu. Al-balu ialah al-bal, iaitu al-qalbu, iaitu jantung. Jadi ketika itu dikatakan apa? Isti'arah bil kinayah. Jadi kullu amrin zibalin. Jadi tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai jantung pada pekerjaan tersebut. Yang dianggap penting. Manusia dianggap manusia bila dia ada jantung, bila dia ada hati, dia ada peri kemanusiaan, baru dia anggap manusia. Kalau tak ada sifat kemanusiaan, menatang, lebih teruk lagi daripada menatang. Tu nak gitu. Faham tak? Jadi pekerjaan itu ada jantung. Penting. Itu makna pentingnya jantung tu penting. Wahwa, dan ia lawazimul insan al-balu ay qalbu, iaitu hati. Habis itu wa qauluhu, dan bermula perkataan bagi nabi. Wa qauluhu wa qaulun nabi lah ni. Bukan musannih dah ni. Kerana ni fahuwa abtaru. Nak nyata apa makna abtaru? Wa qauluhu wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa, maka ia pekerjaan yang mempunyai harga pada syarak. Itu kalau kita kata yang dianggap penting pada syarak. Kalau kita tafsir dengan hal, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai jantung pada pekerjaan tersebut, pentingnya pekerjaan tersebut. Itu kalau kita ambil makna al-balu tu dengan makna al-qalbu atas jalan sabilil isti'arah bil kinayah. Maka tiap-tiap pekerjaan mana? Pekerjaan tersebut la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulakan pada pekerjaan tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaru, maka ia tiap-tiap pekerjaan tu abtaru, terpotong. Apa makna abtaru? Ai al-abtaru maqtu'uz zambi. Gitu. Terputus ekor. Terputus ekor. Jadi sini ni dia ada bawah tu dia kata wal kalamu ala kulli min babit tashbihil balighi. Panjang ni. Kita kena berhenti situ dulu nampaknya.
Dah. Kalau kita pergi lagi, gohik lagi, masuk orang panggil bab tasbih balik. Apa tasbih balik? Lepas tu au min bab isti'aratil musarrahati ala khilafi baina jumhur wa Sa'duddin at-Tabtazani fi nahwi Zaidun Asad. Panjang lagi. Jadi pendek cerita sebelum kita sambung pula hari Isnin ni, nak cerita katanya kalam Nabi tak dik? Ada tasbih balik. Mana tasbih balik? Iaitu orang panggil tasbih yang dihazafkan pada tasbih itu akan ada tu tasbih, alat untuk mentasbih dan wajah tasbih, wajah keserupaan dia, wajah syabah dia, wajah keserupaan dia dihazaf, dibuang. Itu dipanggil tasbih balik. Jadi Nabi kata tiap-tiap pekerjaan yang dianggap penting oleh syarak tapi tidak dimulakan padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terpotong. Maka terpotong apa? Maka seperti terpotong ekor. Kata kalau abtaru seperti terpotong ekor. Pada pihak mana? Kurang. Kalau menata terpotong ekor kurang. Lembu tak ada ekor. Kurang lembu ni. Tak ada ekor. Apa yang tak ada daging banyak lagi? Ekor potong kurang walaupun daging lebih pun. Nah, kurang dia panggil. Kurang. Jadi tu orang panggil apa? Tasbih balik. Kita akan sambung pula insya-Allah. Tu panjang sangat. Ma hudzifa fihi tu bawah tu ada wal kalamu ala kullin min babit tashbih wal kalamu, dan bermula perbahasan di atas tiap-tiap kullin ai kullin minal abtari wal ajzami wal aqta'i. Itulah min babit tashbihil balighi, masuklah ia setengah daripada bab tashbih balik. Panjang situ. Jadi kita berhenti situ dulu. Wa qauluhu wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa abtaru ilah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. نسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.